Supaya si future demanda. Bla 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 bla. Mama malu. Okey, hari ni cikgu nak explain sikit lah. Jadi mesti ada produk. Ini salah satu basic daripada bisnes atau marketing. Kalau kita nak memarketkan atau memasarkan sesuatu, paling penting, paling nombor satu, paling awal ialah mesti ada produk. Kebanyakan orang nak marketing dia tak ada produk. Okay, nak jual apa, nak apa. Selagi dia tanya nak jual apa ke apa, tak ada produk depan mata, tak ada produk atas meja, tak ada produk yang anda boleh bagi kat orang untuk orang tu bagi duit pula kat kita. Jika tiada produk, tak apalah, tak payahlah nak jual apa-apa sebab you tak ada produk lagi. Jadi tugas you ialah mencari satu produk. Tugas you. Jika you dah jumpa satu produk tu, you cari-cari, you dah fikir-fikir masak-masak, you rasa tu hobi you, minat you ya, dia mesti berkait rapat dengan you punya minat. Misal kata kecantikan, dia ni si Sofian suka kecantikan. Kan? Si Sofian suka kecantikan, jadi dia fokus bidang kecantikan. Dia suka perempuan cantik ke perempuan wangi kan, dia pergi fokus kat bidang cantik dan wangi. Wangi ni misal kata perfume lah. Lagi dia suka bidang apa? Kebun. Dia suka berkebun. Si Sofian ni kena tanam bunga ros, mawar merah kan. Jadi si Sofian ni buat kena apa yang kita minat. Minat ni ada nama lain, hobi, passion. Passion macam mana je, you punya passion lah kan. Passion. Nafsu ni bukan nafsu yang X tu. Ini nafsu apakah you suka banget. Suka banget suka banget dalam hidup ni. Apa yang membuat you lalai. Bukan lalai lah, tapi melalaikan you sepanjang hari buat benda tu. Relax je, cool je. You cool je buat benda tu. You dah tak fikir makan, minum, masak, nasi apa semua, isteri apa you lupa. You minat, passionate. You rasa you 24 hours boleh hidup dengan benda tu. You ada bakat kat situ, talented menyanyi, menari ke. Macam TikTok, Ratu TikTok kan. Siapa nak jadi Ratu TikTok? You suka masak macam hari-hari Sipu buat rancangan masakan. Suka masak. Hari-hari Sipu buat rancangan masakan. Lepas tu suka apa lagi? Sipu ni banyak betul benda yang dia suka. Suka pokok suka pokok. Suka bercakap dengan burung. Jadi suka alam sekitar lah. Alam sekitar, suka cakap dengan burung. Suka bagi makan burung. Jual dedak lah kan. Makan burung. Bukan makan burung, suka bagi makan burung. Jual dedak kan. Jual dedak ayam tu kan. Lepas tu suka kucing. Jual friskies lah. Friskies ke rumah kucing. Friskies. Rumah kucing kan. Kucing house. Jadi you kena buat apa yang you minat passionate. Sebab bila passionate ni, you 2 tahun ni saya buat blog. Sekarang 4 tahun 2 tahun saya buat blog. Saya passionate pasal bisnes kan. Bisnes marketing kan. Jadi saya buat bisnes dan marketing 2 bidang utama ni 2 tahun baru booms RM10,000. Jadi dah 2 tahun baru dapat keping kertas
Cek ni RM10,000. Kalau dah buat 4 tahun ni akan tambah besar RM10,000 tu. 6 tahun lagi, 8 tahun, 9. Sebab apa itu pun dah passionate kan bidang ni, dapat lagi duit tepi, EPF lah kan, duit jual tanah lah, duit duit orang bagi lah, cerita orang bagi, orang bagi produk lah, sebab you minat, passionate. Jadi kat situ bila minat, bila you rasa teruja lah kan, you buat sesuatu teruja gila sangat suka benda tu. Minat ni ada banyak maksud kan, teruja kan, you gila sangat, gila banget bahasa Indonesia, gila banget. Jadi you boleh konsisten kan, turun naik pasaran, turun naik harga, turun naik apa semua, you turun naik ekonomi, you boleh konsisten. Dia macam jalan yang lurus ataupun dia jalan melangkah naik atas. Sudut dia macam ni, 90 darjah, 90 darjah, 45 darjah. Dia maintain 45 darjah. Jadi you passionate kat situ, you passionate dengan produk atau servis yang you berikan. Macam si pun relax, ajar mengajar kan. Duit tu sebenarnya datang sendiri. Duit tu rezeki Allah dah. Dia kata usaha je, korek hidung ke apa kan. You usaha je setiap hari, janji tangan you bergerak. Si komputer ke apa, WhatsApp ke Facebook, you usaha hari-hari kan, jadi you bergerak. Benda ni bergerak, dia ajaib tau. Bila you bergerak, ni namanya usaha. Walaupun you tak kerja dengan orang, you kerja sendiri. Nabi Daud pun kerja sendiri dengan Nabi Sulaiman. Jadi you akan dapat juga rezeki. Pintu lah, pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu EPF, pintu orang bagi, pintu apa, pintu. Dan pintu yang you business tu sendiri. Macam saya dapat 2 tahun. Itu baru 2 tahun. Kalau I dah buat blog ni, I berterusan hari-hari buat. Satu hari 2 hingga 8 blog Ada banyak brand blog. Jadi sampai 8 tahun, you rasa ini tak jadi 100,000 atau 1 juta, mestilah jadi. Nak tak nak dia akan jadi 1 juta juga. Bukan views tau, RM. Skipping check macam tu kan. Dia mesti jadi, mesti. Once Allah kata dah usaha kan, orang kafir pun, minta maaf lah kalau orang kafir. Orang kafir pun Allah bagi rezeki sebab dia usaha. Misal kata orang tu tak beragama Islam lah, jangan kata orang kafir marah dia. Dia buat fastbook ke, buat laju ke, dia buat apa saja ke, wasuk ke, dia akan buat duit juga akhirnya. Contoh-contohnya ada 10 juta, 10 bilion kita dengar kan. Biasa orang boleh beli dia punya tu dengan harga 10 bilion ke atas. Jadi dia buat benda yang hari-hari buat, passionate. Tak ada gaji, dia buat tak ada gaji. Lama-lama ada orang bagi dia makan, minum, baju apa semua. Lama dia punya job tu pun dia dapat duit. Ini biasa terjadi dan ramai orang yang tak menyertai bisnes lagi. 3% je yang menyertai bisnes secara full time and then consistent. 3% je yang billionaire. 20% tu yang dalam pada itu ada 20% daripada satu orang tu bisnes je tak konsisten berhenti, lepas tu buat lain, berhenti kerja balik, buat lain, berhenti. Fully consistent 5% hingga 3% tu, yang 1% tu lagi billionaire. Sebab dia konsisten buat je. Dia buat je walaupun dia satu ayat je. Dia sebut ada 1 ayat je hari ni, mesti ada produk. Buat je. Daripada situ idea ni dia datang sendiri Sipu tak ada dialog yang lain ni, terus datang sendiri. Tak perlu buat pun yang lain ni, buat satu tajuk je. Marketing satu, mesti ada produk pun dia jalan. Itu orang yang dah biasa buat. Dalam otak dia ada ilmu.
Bukan untuk korang pun sebenarnya. Untuk saya sendiri. Saya refer balik video-video saya. Saya tengok balik YouTube saya. And even TikTok saya kat situ. Saya motivate diri sendiri. Oh, ini aku perlu lakukan. Consistent. Nak jadi billionaire, you pergi kerja makan gaji RM1,000. Buat apa? Masa you dah habis. Untuk berjaya. Aku nak nombor 2 kan. Nombor 2. Masa. Tadi mesti ada produk. Ini mesti ada masa. Kalau anda tak ada masa, macam mana anda nak jual produk? Anda nak buat YouTube, anda tak ada masa. Sebab anda kerja 24 hours. Anda kerja cleaner contohnya. 7:29 masuk kerja. Sampai 9:27 malam. Apa ada dengan cinta? Sila. Apa ada dengan kerja ini? Anda hanya dapat 1,400 hingga 2,000. Ini kalau bos nak bagi banyak lah. Bos ada akan bagi 1,400 hingga 1,500. Dia orang dah kira siap-siap tak nak rugi. Bos anda yang kaya raya. Sebab mesti ada produk, mesti ada masa. Dia ada masa banyak sebab dia dah beli masa you. 10 orang masa 24 jam kali. Sehari dia ada 240 jam. Kalau you kerja 24 jam lah. Kalau you kerja 8 jam atau 12 jam. Dikali 10 orang, dia ada 120 jam. Banyak tak macam dia. Satu hari dia boleh melampau-lampau pula masa dia. Masa anda apa dia nak kemas rumah, gosok baju kan, bagi makan isteri anda apa, nak masak untuk isteri anda, nak masak untuk suami atau pak mak apa kan. Tak ada masa. Sebab you habis masa 240 jam. Collectible lah 10 orang. Habis kat orang lain. Boleh anda nak bagi masa kat bos anda tu kan. Anda hadaplah gaji 1,400 semua hidup sampai anda umur 60. 60 dah tak cantik dah. Mana ada perempuan atau lelaki cantik umur 60. Kecuali yang jaga badan tu, lelaki boleh sampai 80 cantik. Macam Mahathir 95 cantik lagi. Kalau you tak jaga kesihatan, you tak ada duit, macam mana you nak jaga kesihatan? Umur 70 dah kyak. You punya tubuh kan masih hidup tapi kyak. Perempuan pula kan tak jaga kesihatan, umur 60, 50 masih cantik lagi. 55 okey lagi. Dah kedut dah mata ni. 60 ni dah macam nenek tua dah. Ada ke orang nak couple dengan you masa nenek tua tu? Gaji 1,400 ni. Orang dah tak pandang dah hang kerja sapu sampah. Betul orang buang orang tu sampah. Supaya tu sifat. Jangan marah. Jangan pula sihir saya. Saya cakap benar-benar. Anda fikirlah pakai logik. Anda kata anda pakai logik. Semua cakap pakai logik sifu. Tak pakai rasa. Kepala otak. Dah kena dah. Anda kena pakai logik. Logik dia bila anda umur 60, perempuan cantik macam mana pun kerepot. Carilah dia makan herba kan. Sepanjang zaman macam Firaun tu. Namrud makan herba. Namrud pun tahu makan herba. Sebab dia kaya raya dengan Firaun. Asalnya Firaun pun Islam, ada bismillah kat istana dia. Lepas tu dia mengaku Tuhan. Sebab apa dia dalam muda remaja? Sebab makan banyak sangat herba. Janganlah hang nasihat angkatan cantik lah. Angkatan muda. Boleh cakap hang muda tapi masih cantik lagi, masih muda Janganlah macam tu. Takut Allah tarik nikmat. Boleh nak cerita. Saya cerita pasal Islam Muda tu sekejap je sampai umur 50 bagi perempuan. Sekarang 31 umur anda sampai 50. Kat sini kiok kena stroke kan umur 45. Mulut singit sebelah. Sekarang pun dah nampak dah singit. Nama dia Beltasi. Bila anda kena Beltasi mulut kiok sebelah, anda nak cantik dah. Laki-laki yang kerja-kerja anda semua cabut lari. Cari perempuan umur 17. Baik dia cari umur 17 tu. Untuk dia sakit tu lambat lagi. Sebab 17 tu dia ada tulang sumsum yang lagi kuat. Proses lagi. Kalau umur 16 kan, budak-budak kan, umur 7 tahun tulang sumsum masih kuat lagi. Terus tak perlu inject pun. 17 ni kau ada lagi. Umur 40 tu anda dah kena repair tulang sumsum anda. Rasulullah kata apa? Dengan makanan lah. Dengan makanan
Apa yang anda makan itulah jadi racun. Ada apa yang anda makanlah jadi ubat. Jadi pilihlah nak makan racun ke ubat. Okey, dah berapa minit dah? 15. Jadi kita sambung kemudian atau kita nak teruskan sehingga 1 jam. Sedap perbahasan hari ni. Kan? Kita tadi dah masuk mesti ada produk, mesti ada masa. Saya padamu. Bak kata Jawa Ori. Jawa Ori. Ada maksud tau setiap nombor huruf 1656 Emperor. Maksudnya dia kena kerja sendiri. Belajar duit. Ini semua ada maksud. Pasal istana Melaka tu bina 7 tingkat. Ingat saya saja nak bina ke? Lepas tu macam mana orang yang memang 573 ni kena sabotase boleh bina satu kerajaan besar? 573 ni semua Emperor diraja. Metafizik. Boleh bina kerajaan besar sebab anda guna metafizik. Okey, disclaimer. Ini untuk hiburan semata-mata. Siapa yang percaya atau tidak tu untuk menghiburkan hati masing-masing lara. Siapa yang memang betul ahli bidang tersebut tu, dia nak percaya, dia percayalah. Aku tak memaksa. Kat sini aku cerita. Disclaimer. Jadi jika anda emperor, anda kerjalah bagi nak orang akan sabotage anda. Kita suka ambil nombor emperor 5 1 6. Jadi nombor emperor ni orang ni memang dah laris dah 279. Tak perlu kerja dengan orang, sebab kerja dengan orang lakukan kedai orang lain. Anda kerja sendiri. Sehari boleh dapat 100 dalam masa sejam. Anda jual produk, upah dia 50. Dalam masa satu produk anda jual tu. Kalau anda sehari jual 3, 150. Anda jual 7, 350. Siapa nak bagi? Gaji anda bila sehari RM10, ni macam 7 hari kerja. Itulah dia rahsia perniagaan. Kira buy produk, buy masa. Kebanyakan pieces buy produk. I nak jaya berjaya. Ini metafizik ni rahsia. Tak perlu I explain pun. Benda gaib rahsia lah. Tak boleh beritahu lah. Gaib tak nampak. I akan cerita marketing yang ketiga. Apakah tadi dah ada masa, dah ada produk. Apakah yang perlu ada dalam marketing? Iaitu tempat. Di manakah anda nak explain semua ni? Di YouTube. Pasal saya buat YouTube. Lagi kaki 5. Lagi jalan raya. Jalan raya boleh. Buka lah satu boots. Buka boots. Lagi kedai goreng pisang kan kena ada tempat. Pisang goreng. Lagi tempat kan kena ada orang. Tapi itu next. Tempat dulu. Anda carilah tempat kat YouTube ke kat mana. Anda promote Facebook ke apa. Anda cari satu tempat. Anda punya I malas nak sentuh tempat dah. Bosan. I cepat bosan. Orang keempat. People. Tadi kita dah cerita masa, time. Tempat, place. Produk. People. Jadi 3P 1T. Dah 3P 1T. PT. Itulah dalam bahasa Indonesia pun. PT cempaka, PT apa, PT tu kan. Apa maksud PT tu, macam perniagaan lah. Jadi
Dalam bisnes perlukan people. Sebab kita jual bukan pada monyet. Monyet pun boleh. Tapi kena ada orang belilah. Jual pada monyet, tuan monyet beli. Kena ada orang beli. Mana people yang menjual, ada people yang membeli. Mesti ada satu perbuatan namanya buying. Atau kita buying dengan bayaran, iaitu payment, P. 3P campur 1 dan 4P. 1T masa. Jadi P untuk payment ni pun kena ada, iaitu you ada pembayaran. Kalau you bagi free tu bukan jual, kawan-kawan free lah, kepala otak. And lima ialah payment. Jangan lupa buka counter cashier anda. Bahasa Indonesia ni, counter cashier. Anda berniaga, anda tak ada tempat payment, macam mana orang nak masuk duit? 7P apa lagi? Panas. Anda kena panaskan bisnes anda. Heboh. Kan? Huha sana sini. Cerita. Mulut ke mulut. Mulut lalu mulut. MLM. Tak semestinya buat bisnes MLM. Tapi panas ni kena cerita lah. Oh mak ni produk sedap ni. Pakai siapa boleh jalan kaki. Pada orang tu tengok-tengok hari tu. Jadi orang akan nak beli. Sebab dia ada panaskan orang. Iaitu dalam bahasa dia promosi. Campur lagi satu. Okey, dah 5P, 1T, 5PT. Sekarang kita sampai 5PT. Banyak lagi P nak cerita. Boleh je sampai esok pagi. Aku ada beribu-ribu P pada cerita. Okey, anda yakin anda punya bisnes boleh maju? Promosi semua sekali tak ada orang masuk. P lagi satu fikir. Bahasa dia fikir lah. Tapi kita buat PK. PK sebab apa tu? Masuk dalam note awak. Sebab apa? And apa yang perlu dilakukan nanti? Strategi baru apa? PK kan? Baiki. Pemikiran tu kena ada. Sebab fikir kan, pemikiran. You kena berniaga, you kena pemikiran. Iaitu logik, bukannya rasa saja. Rasa pun kena ada lah. Rasa-rasa hari ni raya haji tak ada orang nak beli. Aku punya nasi lemak, janganlah buka. 5P plus 1. Jadi 7 kan? 5, 6, 7. Dah 6. P plus T. 8. Punctual. Kalau orang order terus pupak dah sampai 1 jam dah sampai. Pupak 2 jam. Pupak janji yang 3 hari. Pupak 5 hari bekerja. Pupak esok cuti. 2 hari cuti. Jadi pupak hari ketiga baru start. Keempat, kelima baru sampai. Sabah Sarawak 3, 4, 5. Kadang-kadang sampai. Aku pun tak tahu. Janji tu jangan lebih-lebih janji. Anda cakap lah, minta maaf lah kalau dia lambat tapi bajet lambat dia sampai 3 hari, 5 hari, 7 hari. Paling laju esok sampai. Tak perlu tunggu sampai esok. Jadi punctual nama dia. 7P 1T. Punctual. Tepat masa. Ini kalau saya hantar orang pergi kerja kan, kawan saya pastikan dia siap cepat. Dia memang siap cepat. Orang lain lembab. Ni mak saya lah. Pasal aku respect dia. Punctual.
Tak ada perempuan yang paling tepat masa melainkan seorang perempuan ni je. Mak saya pun lambat. Pasal saya respect this girl. She. Mana tahu jodoh. Nombor 7 kan. 7 jodoh. P, pasangan. Maksudnya anda nak bisnes, anda kena ada satu lagi pasangan yang support anda, cakap anda walaupun dia tak tolong anda kerja, tapi dia pergi kerja dia kan, tapi dia cakap, oh bang, usaha lagi bang, esok semangat lagi bang. Dia tak pernah patahkan anda punya semangat. Cik saya macam tu. Ayah cik saya sampai isteri dia support, walaupun isteri dia kerja tempat lain, government, tetapi support dengan jual kereta dia, hilang kereta dia kan, buat bisnes mula dari mana, belakang rumah. Ada ke macam tu. Last isteri dia support 10 tahun dah boleh pakai agak mewah lah, lori semua ada kan, van, kereta. After that 20 dah 20 tahun anak dia pakai BMW. Ni yang second manager tau, anak dia. Dia ajar anak dia dah 20 tahun baru pakai BMW, sebelum tu pakai biasa je, Hilux tu. Dia ajar walaupun ada duit, ambil untung kecil, tapi pastikan sentiasa ada. Bukan anda bawa 1 tahun, kawan dia 1 tahun terus buka pakai BMW lah. Lepas tu tutup gaduh dengan staff dia. Sebab tunjuk kat staff dia yang tolong dia tu. Dia terus buka kereta baru kan. Orang tu pakai van buruk. Tak boleh lah macam tu. You nak tunjuk kat you punya staff yang tolong you. Pakai biasa-biasa dulu. Kalau you punya kerja biasa-biasa, kalau yang lain, you memang kena pakai kereta mewah. Pasangan you kena tolong. Pasangan ada dua. Satu pasangan hidup you, makwa ke apa ke, bakal isteri, dan juga pasangan nombor 10 ialah pasangan niaga atau partner biz. Dah teruk dah tulisan. Tu dah 10P ke 9P campur 1 9PT dan 9PT dah. I ajar sampai 10P, orang ajar sampai 4 je. Nombor metafizik 9PT ialah, nampak tak, duit pertama I dapat dalam metafizik 972 selama 2 bulan. Ini yang buat I terangsang nak buat bisnes. I buat consultation ni, ramai pengikut, and then ramai yang follow I dengan produk sekali lah. Jadi daripada sini 2 tahun selepas tu ke, and I dah buat blog I sendirian 2 tahun, I dapat 10,000, 10K. You rasa nak buat lagi? Mestilah nak buat lagi besar. That's motivation.